menunjukkan kepada kita ni macam-macam benda jahat kita buat dalam hidup kita ni. Macam-macam benda tak baik kita buat. Samsul Debat sampai pun macam-macam kita cakap. Tinggi betul Samsul Debat ni rupanya. Ada yang cakap macam tu kan. Tadi kan mengumpat dia. Saya duduk dekat depan tu, situ pula duduknya. Dia kata kan. Alah, menyesal pula duduk tepi, dia kata. Memang tak masuk lah gambar kita ni, dia kata kan. Belah sini tak puas hati, belah sini tak puas hati, belah sana tak puas hati. Tak apa, lepas ni ambil lah gambar ya. Ambil lah gambar, tak ada masalah. Saya akan bagi masa ambil gambar, jangan risau. Kan? Jadi makna kata dengan sedekah tu tadi boleh mengubah kedudukan kita. Malahan orang yang dah biasa bagi sedekah, dia akan rasa lain macam kalau dia tak bagi sedekah. Kita tengok kan. Begitulah hebatnya, walaupun hanya sebiji kurma, ternyata dapat menjadikan kita menuju pada syurga. Kan Nabi pernah sebut kan, maka pisahkanlah diri kamu daripada api neraka walaupun hanya dengan sebiji buah tamar. Maksudnya apa? Sedekah sebiji buah tamar. Kita tu sebabnya bulan Ramadan orang beria tu, masa buka puasa tu dia edarkan, ambil 100 biji, semua nak kejar pahala. Itu baru sebiji buah tamar. Belum cerita lagi sumbang RM500, belum cerita lagi sumbang RM1,000, belum cerita lagi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan bertuan pengurusi acara, kepada tenaga-tenaga penggerak, Puan Haji Fatimah, Puan Haji Juriati, semua yang ada pada hari ini. Tak sangka rupanya Taman Ilmu dah sampai sedekat, dan orang yang daripada sedekat tu masih ada dulu sampai sekarang. Dan cuma dia tak sebut, antara tenaga pengajar tu dia tak sebut Samsul Debat. Sedangkan saya setiap kali kalau datang, kalau boleh datang memang saya akan datang. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Nama saya tak masuk dalam senarai, buat macam mana kan. Apapun hari ni, kalau ikutkan dekat banner poster tu, ukhuwah fillah abadan abada. Tapi saya nak kaitkan dengan sedekah. Kan? Sedekah membawa ke syurga, tapi ada kaitan lah juga dengan ukhuwah fillah atau abadan abada. Hari ni alhamdulillah kita dapat bersama-sama. Memang betul lah dalam 10 dekad ni, sebab yang kontrol tempat ni orang perempuan, jadi dia gemar buat perubahan daripada masa ke semasa. Kejap menghadap sana, kejap menghadap sini, kejap menghadap sini, kejap duduk kat kursi, kejap duduk kat restoran nasi Arab, mana-mana kan. Jadi okey je, alhamdulillah. Jadi dengan cara macam ni, ialah cuma kesian lah yang duduk sana belakang tu macam tak apa-apa nampak dah ni dah tengoknya kan. Saya tadi kesian, nanti kan kalau saya ambil kursi, lepas tu ambil meja, dah orang berdepan ni pula dah ni pula. Kesian tak apalah. Yang belakang kalau tak nampak kan boleh catat nota sambil berdiri. Boleh. Jadi saya sebenarnya baru je 4-5 hari kembali daripada Tanah Suci. Kembali tu suara dia macam romantik sikit. Tapi okey, sebenarnya dekat sana tak ada masalah pun. Sana okey, tak batuk, tak demam, tak ada apa. Sampai kat airport Madinah pun tak ada apa-apa lagi. Naik flight okey lagi. Sampai KLIA okey lagi. Masuk dalam kereta dah tekak dah mula rasa tak sedap kan. Lepas tu dah mula suara hilang dan sebagainya. Tapi tetap kena ceramah, tetap kena ceramah. Dah janji, dah booking, datang lah. Dan sekarang berada di Sarawak kan. InsyaAllah petang ni balik dah. Tu sebab saya tanya, Taman Ilmu lama tak datang kan. Taman Ilmu pun tak nak tanya, tak nak tanya saya.
Jangan tanya orang lain, tanya saya. Macamlah Puan Hajah Juriyati tak ada nombor saya. Kan, WhatsApp je lah tanya kan, apa pun. Sebenarnya dekat dalam majlis ilmu ni selalu saya pesan. Sebenarnya Nabi ajar kita, sedekah ni apa-apa benda baik yang kita buat itu juga adalah sedekah. Kita bookingkan tempat duduk kawan kita. Tadi kan ada embu sampai. Itu pun satu bentuk sedekah juga sebenarnya. Itu satu bentuk sedekah. Saya perhati je tadi. Kan? Tepi sikit aku tak nampak Samsul Rebat. Dia bagi itu pun sedekah juga. Mengalihkan batu, kayu, ranting, duri daripada tengah jalan, itu juga satu bentuk sedekah. Termasuklah juga datang berceramah di sini pun satu bentuk sedekah. Kan? Ada setengah penceramah tu, kalau setengah penceramah tu bayar banyak ni baru dia datang. Kan? Tapi kalau ada orang cakap Samsul Rebat macam tu, bohong. Tak ada saya. Okey je. Saya dengan Taman Ilmu ni dah lama. Jadi jangan samakan saya dengan orang lain. InsyaAllah saya datang. Saya dah sign dah pun bukti kehadiran saya. Bukti kehadiran saya. Jangan cakap Samsul Rebat tak datang. Dulu memang macam ni lah ramainya. Cuma dulu tak ada pula yang Hana-Hana ni. Saya tadi, wah dia tak habis lagi ni persembahan ni Hana-Hana. Ini kalau selagi aku tak masuk, tak berhenti pula ni main ni kata. Tu masuk. Bagus teruskan. Jadi bila sebut ni tentang sedekah, mana semua benda-benda baik yang kita buat adalah sedekah. Dan saya yakin Taman Ilmu juga dapat bertahan sampai ke hari ini, salah satunya adalah daripada sedekah. Bantuan, ada yang bagi itu, bagi ini, ada yang bagi sumbangan dalam bentuk duit, ada bentuk tenaga, sumbangan kuih, selorot, kan? Kan, saja sebut kadang-kadang bak kata orang untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Sebut selorot ada selorot, kan? Kan, iya. Ada ke tidak? Ada. Kalau ada, alhamdulillah. Ya, kan? Jadi apa pun kita ingat, kita tengok bagaimana dalam satu riwayat dikisahkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha berjalan menyusuri pasar. Di tengah-tengah pasar tu dengan langkah ni berhenti dia sebab dia ternampak seorang budak sedang ditawarkan oleh pemiliknya. Budak ni hamba lah, nak dijual budak ni. Dengan perasaan yang hiba, maka Aisyah radhiyallahu anha membeli budak tersebut dan mengajaknya ke rumah, berpakaian lusuh dengan kulitnya hitam legam. Budak wanita itu mengikuti langkah kaki Aisyah radhiyallahu anha. Setibanya di rumah, Aisyah memperkenalkannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian pada saat yang bersamaan, malaikat Jibril hadir untuk menyampaikan berita kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu daripada rumahmu, sesungguhnya dia adalah ahli neraka, kata Jibril. Mendengar hal tersebut, Rasulullah ketika itu menyampaikan kepada Aisyah bahawa mereka tidak boleh menerima budak itu di rumah ini. Maka Aisyah nampak terkejut mendengar kata-kata baginda Nabi. Walaupun tak sampai hati, maka Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut dan membiarkannya pergi. Namun sebelum budak itu keluar, isteri Rasulullah ini, Aisyah, telah pun memberikan beberapa biji kurma untuk bekalan di perjalanan. Ketika dalam perjalanan, budak wanita tersebut merasa lapar dan kelelahan, rasa penat sangat. Dia teringat kurma pemberian isteri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Belum habis satu biji kurma dia makan. Belum habis pun sebiji kurma yang dia makan, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir yang meminta makanan. Dia kata, aku ni lapar, boleh tak bagi dekat aku lapar sangat ni. Kemudian dia merasa hiba dengan pengemis tersebut. Budak itu memberikan kesemua kurma yang tersisa untuk pengemis itu, walaupun dia masih lagi berada dalam keadaan lapar. Yang dia makan dah gigit sikit tadi tu, dia bagi. Yang lain semua dia bagi. Tak lama setelah kejadian itu, Jibril kembali ke rumah Rasulullah SAW menyampaikan wahyu untuk membawa budak itu kembali ke rumah baginda Nabi, kerana sedekah sudah menjadikan budak tersebut menuju pada syurga Allah. Menunjukkan kepada kita ni macam-macam benda jahat kita buat dalam hidup kita ni. Macam-macam benda tak baik kita buat. Samsul Rebat sampai pun macam-macam kita cakap. Tinggi betul Samsul Rebat ni rupanya. Ada yang cakap macam tu kan.
Tadi kan mengumpat dia. Saya duduk dekat depan tu, situ pula duduknya. Dia kata kan, alah, menyesal pula duduk tepi. Dia kata, memang tak masuk lah gambar kita ni. Dia kata kan, belah sini tak puas hati, belah sini tak puas hati, belah sana tak puas hati. Tak apa, lepas ni ambil lah gambar ya. Ambil lah gambar, tak ada masalah. Saya akan bagi masa ambil gambar, jangan risau. Kan? Jadi makna kata dengan sedekah tu tadi boleh mengubah kedudukan kita. Malahan orang yang dah biasa bagi sedekah, dia akan rasa lain macam kalau dia tak bagi sedekah. Kita tengok kan. Begitulah hebatnya, walaupun hanya sebiji kurma, ternyata dapat menjadikan kita menuju pada syurga. Kan Nabi pernah sebut kan, maka pisahkanlah diri kamu daripada api neraka walaupun hanya dengan sebiji buah tamar. Maksudnya apa? Sedekah sebiji buah tamar. Kita tu sebabnya bulan Ramadan orang beria tu, masa buka puasa tu dia edarkan, ambil 100 biji, semua nak kejar pahala. Itu baru sebiji buah tamar. Belum cerita lagi sumbang RM500, belum cerita lagi sumbang RM1,000, belum cerita lagi kan. Memang bukan senang orang yang tak biasa sedekah, sekali sedekah banyak pula menong. Saya dulu kan tiba-tiba nak sedekah, konon-kononnya dekat Mekah. Jadi saya dah bawa cerita kat Taman Ilmu ni, tapi ada sambungan dia. Saya cakap dulu, saya cakap dengan mak saya, waktu tu saya dapat pergi free, saya bawa adik saya, bawa mak saya. Saya cakap, mak, masa dekat Madinah, saya cakap dengan mak saya, ni tahun 2017. Mak, rasa-rasa nak bawa lah, nak sedekah family kita mana yang belum pergi, mana yang susah-susah tu nak bawa dia orang pergi umrah. Mak saya kata, ni Madinah ni, kau cakap kau kena buat. Yelah, nak buat lah ni, dia kata. Saya pun dah macam mana tahun 2019 pun dapat buat. So saya bawa 15 ahli keluarga saya, bawa 15 orang. Package tu setiap seorang tu 9,000 lebih. Jangan dijumlahkan, jangan. 2 yang menong, yang pertama saya, yang kedua buka akaun tu. Padat muka saya. Nak tunjuk Samsul debat pun manusia biasa. Saya masa ketika tu terdengar bisikan kat telinga saya, padat muka kau. Bukan main lagi kau cakap sedekah tak pernah memiskinkan orang. Sekarang kau tengok buku akaun kau tinggal berapa. Macam tu lah. Tapi saya kata, lantak lah, saya kata, buat je. Sampai je dekat KLIA, nampak masing-masing dah pakai kain ihram. Masa tu separuh pada perasaan duit hilang, duit habis tu hilang. Separuh lagi ada ni. Ada lagi terasa tu. Nampak sedih, tapi nampak dia orang gembira dapat pergi. Ada tak pernah naik kapal terbang, naik kapal terbang kali pertama pergi umrah. Kemudian sampai je di Mekah, sampai di Jeddah, saya nampak okey, kita telah pun sampai ke tanah suci, kita telah sampai ke sini. Bila cerita tu menangis semua, bila nampak air mata mengalir masa tu. Hilang perasaan duit saya habis tadi. Tak ada rasa apa, dah okey je. Tapi tiba-tiba nak kita kena tambah lagi 160 rial seorang. Tu menangis balik semula hati saya. Masa tu lah, masa tu. Tapi lepas tu bila dah bawa balik, betul saya cakap, demi Allah ni saya cakap, tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Dan masa tu tak adalah saya kata mujur balik modal, tak ada. Masa tu saya terus cakap, siapa lagi yang aku nak bawa lepas ni, tolong jangan angkat tangan. Jadi. Dan itu tahun 2019. Tahun ini bulan Februari yang lepas, saya bawa 45 orang ahli keluarga saya. Jadi betul saya cakap, tak, sebenarnya percaya cakap saya, bila kita sedekah bawa orang tu pula tak pernah fikir, betul ke ni? Ada yang keluarga yang tu cakap, betul ke? Pada kita mungkin nampak biasa, tapi pada setengah orang, ya Allah, kita daripada pagi tadi tak minum, datang awal sebab takut tak dapat duduk depan kat taman yang tiba-tiba, ya Allah, aku nak pergi makan, jom minum, tak nak duduk situ juga. Lapar. Tiba-tiba orang hulurkan air. Ya Allah, betul maknanya. Terima kasih. Memang seteguk air pun tak jumpa lagi ni. Contoh. Besar maknanya. Kan, kita jangan pandang kecilnya nikmat tu. Nabi kata, jangan kamu pandang kecilnya nikmat tu, tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat. Datang dekat pasar malam. Hari ni saya lelong minyak wangi ni, biasanya harganya RM500.
Hari ni saya tak nak jual RM500. Hari ni RM400 pun bukan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mari. Hari ni RM300 pun bukan, tuan-tuan. Wah, berapa aku nak jual ni? RM200 pun bukan, tuan-tuan. Saya jual murah hari ni. Mari dapat RM100 pun bukan. Sudah. Dua minyak wangi RM500, RM100 pun bukan. RM50 pun bukan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mari datang. Hari ni RM50 pun bukan. RM10 pun bukan, tuan-tuan dan sekalian. La ilaha illallah. Berapa nak jual? Orang dah macam ni dah pakai ambil duit ni. Hari ni bukan RM50, bukan RM10 pun bukan. Hari ni RM5 pun bukan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berapa? Orang dah marah dah ni. Berapa ni? RM5 pun bukan, tuan-tuan. Hari ni saya offer terbaik, tuan-tuan. RM1 pun bukan. Hari ni 50 sen pun bukan, tuan-tuan. 10 sen pun bukan. Hari ni, tuan-tuan, saya jual harga istimewa 1 sen saja sebotol. Dengan satu syarat, mesti duit 1 sen sekeping. Masa itulah semua teringat dekat bendul dekat rumah, teringat dekat bawah kapet tu ada 1 sen tu malam, nampak? Besar nilainya 1 sen pada orang yang memerlukan. Parking dekat kawasan DBKU, kawasan DBK, apa Dewan Bandaraya Kuching, nak parking, tiba-tiba duit shilling tak ada. Masa itulah kenapalah aku buang duit shilling semalam. Kenapalah aku dengar macam itulah maksud dia, tuan-tuan. Maka ada beberapa firman Allah SWT tentang sedekah. Kan? Dalam surah Al-Baqarah ayat 177, menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat bukanlah satu kesempurnaan, tapi sesungguhnya yang sempurna adalah orang beriman kepada Allah dan kepada Nabi-Nya, serta memberikan harta dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang minta-minta dan membebaskan hamba sahaya dan mendirikan solat serta menunaikan zakat. Tengok, maknanya dengan cara tu kita boleh baik dengan orang. Kadang-kadang kan tolong orang, kesian. Ada orang tu tak makan macam kita hari ni kan, kita yakin akan ada makanan lepas ini. Malahan dah ada grup-grup ni dah bincang lah, lepas ni nak minum kat mana. Dah ada dah geng-geng tu, saya tahu, tak payahlah kan. Dan yang paling best tu, ada grup tu dah tahu dah plan pergi minum sama, asyik dia je bayar. Ada tu, ada yang ada kongsi-kongsi, asyik dia je bayar, pas dia. Yang makan banyak orang lain. Contohnya kan, kadang-kadang dia tumpang kereta tak pernah bayar duit minyak. Kadang-kadang tapi bukan geng sini lah, tempat lain. Taman ilmu ni tinggi ilmunya, dia tak ada masalah. Ada orang macam tu, time isi minyak dia tidur, dalam kereta. Nampak macam mana? Jadi orang nak minta dengan dia tak tergamak, biarlah dia tidur, kesian. Masalahnya dia boleh tidur bau petrol. Tu dahsyat dia kan. Begitu juga surah Al-Baqarah 195, dan berikanlah infak di jalan Allah dan janganlah engkau menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Makna jangan benarkan, makna orang yang tak sedekah ni mudah terjerumus ke dalam lembah kebinasaan. Nampak tak? Bagilah sedekah, tak banyak sikit. Tak boleh bagi RM1, bagi RM10. Tak boleh bagi RM10, bagi RM50. Tak boleh bagi RM50, bagi RM100. Tak boleh bagi RM100, lurut dalam gelang rantai mana yang ada kat tangan tu bagi. Pandailah Jah Jurati pergi tolak kat kedai tengok dapat berapa. Tak pun bagilah handphone, pandailah kita format kan, tengok jual dapat berapa kan? Iya, sebenarnya kita ni terlampau berkira sangat. Dikatakan, digambarkan orang kalau mati tu masuk dalam kubur, dia terkejut tengok, kenapa kubur aku ni macam lapang sikit ni? Taklah lapang sangat, lapang lah. Kemudian malaikat jawab, pernah sekali kau datang taman ilmu, kau sumbangkan duit RM1 ikhlas daripada hati kau. RM1 macam ni kubur aku. Kalau aku tahu aku bagi semua harta aku, dah lambat. Patut masa tu masa hidup kena bagi banyak, tak nak bagi banyak, sibuk buat benda-benda lain kan. Kemudian begitu juga orang menginfakkan hartanya di waktu malam dan siang secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada berduka cita bagi mereka. Tak ada berduka cita dia orang yang bersedekah ni. Susah hati dia kalau dia tak sedekah. Kita hari ni heran. Macam Nabi kan, pernah satu kali Nabi solat asar, Nabi bekerja-kerja, lepas bagi salam tu Nabi nak balik rumah dia, Nabi teringat ada 7 ketul emas ada di rumahnya, belum sempat lagi diinfakkan. Nabi risau sebab benda tu ada dekat rumah. Kita ni risau tinggal sikit, Nabi risau masih ada. Nampak? Nabi risau masih ada. Nabi miskin ke? Saya nak tanya, Nabi miskin ke?
Tak, Nabi tak miskin, tapi Nabi memilih cara hidup sederhana. Kan? Kalau Nabi miskin, masakan Nabi boleh tolong hampir setiap hari dia tolong orang. Hampir setiap hari Nabi tolong. Orang nak minta tolong ni Nabi bagi. Orang nak baju Nabi bagi. Orang nak duit Nabi bagi. Ada je Nabi boleh bagi. Sampai satu tahap Nabi tak boleh bagi. Ada seorang tu minta, aku ni susah, boleh kau tolong aku ya Rasulullah? Kau pergilah dekat rumah yang hujung sana, ada seorang perempuan kat sana, kau minta lah pada dia, kau katakan Rasulullah hantar kau pergi sana. Rumah siapa? Rumah Fatimah. Rumah Fatimah. Masa tu Fatimah menangis. Sebab mana Fatimah kata apa? Kalaulah dia boleh hantar seorang datang rumah aku, maknanya Rasulullah dah tak ada apa-apa dah nak bagi. Maka dia bagilah rantai mas kahwin dia. Bayangkan. Kemudian lepas tu dapat tahu kisah ni, ada sahabat pergi tebus balik. Tu nak ceritakan Nabi mesti bagi. Susah macam mana pun Nabi akan bagi. Tu keadaan dia. Kita ni ada, tapi tak, saya tak ada. Jangan main-main. Ada cakap ada, tak ada cakap tak ada. Tak nak bagi cakap tak nak bagi. Kadang-kadang kan, oi banyaknya duit anak kau bagi. Jawab dia, adalah sikit. Malaikat pun catat, dah elok banyak, sikit cakap ni. Ini jawapan orang kita ni. Kan? Ada anak kau bagi duit kat kau mana ada, dia kata. Dah ada kata tak ada. Aku dengar anak kau bagi duit kat kau banyak. Alhamdulillah, rezeki. Macam tu jawab. Syukur Alhamdulillah. Allah gerakkan hati anak aku bagi duit belanja kat aku. Alhamdulillah. Tu yang boleh wangi-wangi lawa-lawa pergi taman ilmu. Kan? Anak bagi, tudung pun anak beli. Kan? Macam itulah. Kan? Amalan ni, amalan sedekah dapat menyeret pelakunya ke syurga. Kan? Sungguhnya alangkah mulianya sedekah diterima di sisi Allah Ta'ala. Allah menerima sedekah dari tangan kanannya dan Allah melipat gandakan pahala untuk mereka. Maka alangkah bahagianya orang yang selalu mengerjakan amalan sedekah semasa hidupnya atas izin Allah. Sedekah memasukkan pelakunya ke syurganya dan menjadikan satu pintu untuk menuju syurga. Ada pintu orang yang rajin bersedekah. Bersedekahlah dalam keadaan lapang maupun sempit. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kalian mencari keampunan dari Rabbmu dan mendapatkan syurga yang seluas langit dan bumi, di mana syurga telah disediakan bagi orang yang bertakwa, iaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Surah Al-Imran ayat 133. Maknanya yang pertamanya apa? Orang yang berinfak baik lapang ataupun sempit, dia tetap bagi. Banyak buat cara banyak, sikit buat cara sikit. Kemudian begitu juga menahan amarahnya, itu pun mulia di sisi Allah. Tahan marah, sabar. Aku dah lama duduk ni Samsul Bat tak sampai lagi. Dah janji ku 9, sabar. Kan? Dan Allah mencintai dan memaafkan orang lain. Memaafkan. Benda saya pernah bawa sebelum ni. Benda yang paling mulia di sisi Allah tapi berat nak buat, dua perkara: minta maaf dan memaafkan. Memang susah, tapi itulah semulia-mulia perbuatan. Kan? Kenapa dia tak nak maafkan? Pertama, sebab kedudukan. Aku pak saudara dia, kenapa pula aku minta maaf dengan dia? Dia kata macam tu. Kan? Aku pangkat lagi tinggi daripada dia, aku bos, dia anak buah, kenapa pula aku minta maaf dengan dia? Dia kata macam tu. Kan? Aku lagi tua daripada dia, kenapa pula aku minta maaf dengan dia? Ada satu lagi, bukan salah aku, kenapa pula aku minta maaf dengan dia? Itu kan biasa. Kan? Yang kedua, memaafkan. Aku boleh maafkan dia, tapi bukan dia ni. Sebab apa? Sebab bukan dia ni. Sebab aku memang tak puas hati dengan dia. Dia pilih pula siapa dia nak maafkan. Aku tak boleh maafkan sebab benda ni buat ni terlalu dalam untuk aku. Macam-macam lah. Sebenarnya dalam bab minta maaf dan memaafkan, kita tak sah kira tu semua. Sebab apa? Sebab tak tahu siapa mati dulu. Siapa mati dulu tak tahu. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Jadi minta maaf kalau kita mati, lega, lapang kita sebab kita dah minta maaf, dah siap-siap. Walaupun bukan salah kita. Sebab kadang-kadang kita ni mengalah-malah. Yelah, aku minta maaf lah. Yang sudah-sudahlah. Aku ni nak berkawan dengan kau. Kau Yelah, aku minta maaf. Yelah, samalah. Tapi kalau contoh saya bergaduh dengan orang, saya salam,
Aku minta maaf banyak ya. Aku buat salah banyak dengan kau. Aku minta maaf lah. Yang seorang ni pula, yelah, aku pun minta maaf, tapi dalam hati dia tak maafkan. Contoh, maka dia dengan Allah Ta'ala tak selesai. Tu kena ingat. Kita ni dah ikhlas ni. Kita ikhlas minta maaf, insya-Allah selesai. Sebab kita dah cakap, kita dah maklumkan dengan ikhlas tu. Sebab jangan kita rasa berat nak minta maaf dengan orang. Hari Raya adalah hari yang paling sesuai sekali. Hari Raya tu saya salah, aku minta maaf dengan kau, aku banyak salah dengan kau. Tak payahlah dihuraikan apa kesalahan itu. Apa yang kau buat dengan aku, macam ni sangat minta maaf. Aku dah WhatsApp dah senarai ni. Tak payah, tak payah. Kan? Nah, begitu jugalah dalam ayat tu tadi, Allah menyediakan syurga yang begitu luas. Salah satunya untuk mereka selalu bersedekah di jalan Allah, baik keadaan lapang maupun keadaan yang sempit, baik orang itu sedang kecukupan maupun kesusahan. Maknanya dapat dikatakan dia dermawan dalam apa juga keadaan sekalipun. Kita akan ingat dulu susah-susah dengan dia, dia belanja juga kita makan. Aku ada duit banyak ni je, jom kita makan nak. Balance tu buat tambang bas. Mungkin dulu sampai tahap macam tu kawan-kawan ni, kita akan ingat susah senang sama-sama. Ni bila dah senang kita cari dia. Kita ajak, jomlah aku nak ajak engkau. Sebab aku tahu engkau belanja aku masa engkau susah, aku susah dulu. Tak sama dengan aku belanja engkau waktu aku tengah senang. Tak sama, memang tak sama. Kan? Nah, itu yang Bill Gates kan, yang kaya-raya tu, pernah satu ketika dia minta duit dengan orang yang tukang polish kasut tu. Tukang polish kasut ni, tukang gosok kasut ni, dia minta duit, dia pinjam duit dengan orang tu. Orang tu bagi je. Dia bagi berapa dolar tak? $3 ke $5 untuk tambang dia nak pergi ke tempat ni. Sekali ni bila dia dah kaya, dia cari balik tukang cuci kasut tu. Dia nak bagi orang tu sejuta, kau bagi aku juta, kau bagi seluruh harta dalam dunia pun takkan sama dengan berapa dolar aku bagi kat kau sampai kau jadi macam ni. Betul cakap macam tu lah. Tu sebab anak-anak kadang-kadang dia terlupa. Dia ingat bila dia bagi duit mak dia bagi duit banyak-banyak, dia ingat dia dah lebih hebat daripada mak dia. Tak. Beza, mak ni ikat perut, mak ni tak makan, mak ni tak buat apa pun, masak anggap kenyang bagi anak-anak makan. Anak-anak makan sampai tertidur kenyang. Tapi maknya lapar lagi, tapi buat-buat sibukkan diri dia. Basuh pinggan, basuh kain, basuh, buat-buat sibuk dia sebab tak nak fikir pasal lapar dia sampai dia tertidur. Bayangkan macam tu, takkan sama. Tak sama. Itu sebabnya janganlah lupakan jasa kan. Tak sama. Dapat duit masa bagi dalam keadaan tengah sempit, tak sama. Tak sama. Allah Ta'ala akan kira. Tu yang kita cerita Allahyarham Piramli tu, dia pernah dapat sekali tu dapat payment, dia dapat RM200. RM200 masa tu dah macam RM2,000. Lepas tu macam mana nampak seorang cameraman, dia tanya, kamu tak balik ke raya ni? Tak balik lah, ikutkan ayah sakit tapi saya tak balik lah, duit saya tak ada. Nantilah dah ada duit besok saya balik. Piramli bagi 200 yang dia ada tu. Sebab Piramli dia hidup dia sederhana je, dia susah. Sampai hari ni orang tengok kan filem dia, orang tengok macam-macam cerita dia. Nama dia mekar walaupun dia dah tak ada kan. Seseorang yang bersedekah dalam keadaan serba kecukupan itu adalah wajar. Tetapi orang yang memberi dalam keadaan kekurangan, mereka itulah dermawan yang dijamin syurga untuknya. Dalam keadaan apa pun dia tetap dermawan dan boleh lagi berkongsi bersama dengan saudaranya. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Itu dia. Itu tanda keberkatan rezeki. Sikit cukup, banyak boleh kongsi dengan orang. Allah menjamin syurga, maka Rasulullah SAW bersabda, penghuni syurga ada 3. Penguasa yang adil, suka bersedekah dan diberi taufik. Salah satunya suka bersedekah. Macam hari ni kan, orang bersedekah bagi kat taman ilmu. Tak payahlah bagi banyak sangat, bagilah seorang 1,000 ke kan. Macam tu. Jadi mudah-mudahan bila bagi seorang 1,000 dapatlah. Ni panggil penceramah top 5 Malaysia kan, contoh kan. Panggillah ustaz ni pula, kan. Tapi itulah sumbangannya RM1 tu masalahnya. Bagilah kan. Tabungnya kat mana Wajah Juhati? Dekat mana?
Oh ada, ada kat tepi tu, ada tabung. Sumbatkan. Jangan keliru antara tabung dengan peti cadangan. Ya? Ni macam-macam cadangan masuk dalam tabung tu. Tabung tu nak duit, ya. Jangan masuk kan. Kan. Ajar-ajar kita tengah kira tiba-tiba boleh tak panggil pencemahan ni? Duit masuklah dalam tu. Masuk cadangan pula, kan? Maka hadis-hadis memberitahu kepada kita bahawa sangatlah jelas seseorang yang rajin bersedekah hanya mengharapkan keredaan Allah semata-mata, nescaya dia adalah penghuni syurga. Ketahuilah bahawa syurga adalah kenikmatan yang sangat diinginkan oleh setiap seorang mukmin. Bila kita bagi tu ikhlaskan ni. 5 benda kena ada dalam hidup kita ni. 5 benda kena ada dalam hidup kita ni. Ada je dalam ni 5 ni, insya-Allah selamatlah hidup dunia akhirat. Pertama, sabar. Sabar. Kadang-kadang tak boleh sabar walaupun namanya Sabariah. Ada Sabariah tu ni? Mana Sabariah? Sabar. Sabrina ada? Sabirah. Sabirin. Sabir. Sabran. Tak kisahlah. Namanya sabar dah tak boleh dia sabar. Kena sabar dalam hidup. Sabar. Yang kedua yang kena ada syukur. Syukurlah dengan hidup aku ni, alhamdulillah. Aku dah dalam usia emas ni. Jangan malu tak, aku dah tua baru pergi taman ilmu. Jangan malu. Ada orang tu tua tak sampai lagi. Masjid tak pergi, dia pergi masjid dah meninggal baru pergi. Orang usung jenazah dia buat ke masjid nak semayang kan baru sampai masjid. Ni okey lah ni. Belum jadi jenazah dah sampai fikir pasal jenazah. Baguslah. Iya, kadang cakap dah tua dah malu. Jangan malu. Jangan malu. Allah bagi kekuatan. Jangan kita cemburu. Sedap dia duduk kat kursi. Kita ni duduk bawah aja. Contoh. Yang duduk kat kursi pula sedap betul, dia boleh bersela macam tu. Elok dia menghadap Samsul Rebat depan-depan. Macam mana lah lubang hidung Samsul Rebat tu je. Ada seorang pada tadi tak berkelip. Macam mana nak cakap siapa? Tak berkelip. Nak pernah tengok Samsul Rebat depan-depan. Tengok. Allahu Akbar. Tak sangka kalau ambil pembaris ni berapa sentimeter je dia kata. Contohlah kan. Ada orang tu pula macam mana hubung Samsul Rebat dia rabun. Dengan suara je. Ada yang macam tu. Aduh, kenapalah tak buat teropong tu rumah tu. Tak ada. Tu sebab saya kata tadi. Saya kata tadi macam-macam lah kan. Kita jangan kena ingat orang tu cemburu macam ni cuma tak. Sebenarnya syukur dengan apa yang kita ada. Boleh duduk lama alhamdulillah. Dekat belakang tu kejap pusing sini, kejap pusing sini, lenguh dah duduk. Kejap macam ni, kejap macam ni, kejap ketuk lutut. Allahu Akbar. Syukur boleh duduk. Allahu Akbar. Kejap lagi tengok. Saya dah pernah tengok kat taman ilmu ni. Kejap. Tolong angkat. Dia tak boleh bangun dah lama sangat duduk. Siap. Kesian betul. Nak buat macam mana rezeki? Rezeki Tuhan bagi sakit sebab apa? Tuhan sayang. Lagi sakit kita. Tadi yang jalan berseret-seret pun ada. Dia tak jalan, seret. Serap sampai taman ilmu. Alhamdulillah. Dia kata. Betul. Rezeki masing-masing. Samsul Rebat pun dah lama tak bersela ni bersela. Kan? Macam-macam taman ilmu ni. Barangkali aku datang mau dia pakai kursi bergerak tu. Kursi sini. Geraknya tu kan. Tak apalah, tak kisahlah kan. Tempat ni seronok sebab tak pernah tak ramai. Saya tengok kehadiran ni 5 ke 8 ribu tak kurang. Termasuk yang lalu lalang kat jalan tu semua saya kira je. Semua saya kira. Syukur. Yang ketiga yang kena ada dalam hati ni percaya kepada hikmah. Adalah hikmahnya. Hari ni ada yang datang taman ilmu, dia tahu ada kuliah tapi dia tak tahu pula Samsul Rebat. Kalau tahu aku datang awal, dah duduk belakang melangah. Adalah hikmahnya.
Lah, nasib baik datang Samsul Debat hari ni. Adik, siapa yang baru tahu Samsul Debat? Pagi ni baru tahu Samsul Debat hari ni. Oh, memang semua dah tahu. Oh. Memang hari-hari ramai macam ni lah. Oh. Oh, iyalah. Makasihlah banyak. Saya yang tak tahan ada makcik ni, dia boleh ambil gambar ramai-ramai JK Masjid. Dah ambil ramai-ramai, dia bila crop tinggal berdua. Dia buat pula wallpaper. Suaminya punya marah dekat aku. Alah, hai. Janganlah buat macam tu ya. Siap macam ni. Tak pandangan tua macam ni. Mini love dia kata kan. Tak apalah, ambil lah. Kan? Macam tu lah. Jadi percaya pada hikmah. Ada hikmah ni Tuhan bagi aku ujian macam ni. Ada hikmah ni Tuhan bagi macam ni. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Yang keempat, redha. Apa beza redha dengan pasrah? Apa beza redha dengan pasrah? Tengok tu, pasrah menyerah, dia kata. Sebiji macam Ustazah Lisa Surihani. Pasrah itu berserah, dia kata kan. Sebenarnya saya teringat pula, macam tu lah, kalau saya tanya soalan macam tu lah jawapan dia kan. Saya pernah ceramah maulud dekat satu masjid di Kuala Pilah. Saya tanya, apa maksud selawat makcik? Makcik, apa maksud selawat? Menyaut makcik tu. Ceramah je lah. Tanya pula. Dia kena sahut pula. Kena marah pula Samsul Debat ni. Menyesal pula aku tanya. Tu sebab tadi kira senyap tu kira okey lah. Kira jawab pasal tu pun okey lah. Daripada kena marah. Tak boleh pula tanya soalan berceramah sekarang ni. Kena sahut balik. Maka beza pasrah dengan redha. Redha ini kita menerima dengan hati yang ikhlas. Manakala pasrah pula menerima dengan hati yang sakit. Contohlah, bagi contoh pasrah. Nak buat macam mana kak? Saya terima dah ni bahagian saya. Dah suami saya pilih macam tu. Suami saya dah buat dulu. Hati saya sakit. Saya tak boleh terima. Tapi nak buat macam mana? Kan, saya pasrah ajalah. Dia terima dengan hati sakit. Tapi kalau redha, tak apalah, dah mungkin rezeki saya redha. Mungkin inilah yang terbaik Allah dah tulis untuk saya. Mudah-mudahan suami saya buat yang terbaik dan tak abaikan saya. Orang lelaki jangan risau, tu tak akan berlaku. Ya. Jadi susahlah nak berlaku macam tu, susah sebenarnya. Susah nak dapat. Tapi mana redha ni dia terima. Dia terima, dia cuba lapangkan hati dia, cari kegembiraan dia di sebalik tu. Memang susah. Accident, bab, tergantung kaki. Aduh, hai. Kenapalah jadi macam ni? Habis kau cuti ni macam mana? Nak kerja macam mana? Cutilah, dia kata. Makna tu pasrah. Tapi kalau kau macam ni, wah, habis kau tak kerja lah ni. Itulah hikmahnya pula. Dapat aku rehat kat rumah. Makan pun bersuap. Dia kata macam tu. Nanti makna hikmah. Nampak Dia redha dengan apa yang berlaku. Dan yang kelima, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Maksud ikhlas adalah membuat sesuatu tanpa mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni lain sikit. Aku tolong dia ikhlas. Dia terima kasih pun tidak. Biasa dengar tak ayat tu? Jadi kami tolong dia ikhlas. Dia terima kasih pun tidak dekat kami. Dia kata, jadi kalau dia tengok orang dulu-dulu, kalau dia tolong orang, bila orang cakap terima kasih banyak, ada lah, kau jangan nak terima kasih lah, tak ada benda pun, sikit aja kena marah pula terima kasih. Itu ikhlas. Itu ikhlas. Jadi sedekah tanda syukur. Usah segan melangkah ke alam kebaikan kerana kita tidak tahu bila kita akan melangkah ke alam kematian.
Mati bukannya jauh sangat dari kita. Hanya sedikit umur yang ada inilah kita guna untuk bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala telah dekat kepada manusia hari yang akan menghisap segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Kan? Jadi kalau kita tengok, dan begitu juga dalam satu lagi surah Al-Hajj ayat yang ke-14, sungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maka persiapkanlah bekalan menuju perjalanan yang panjang yang penuh dugaan di hari perhitungan di akhirat nanti. Gunakanlah masa yang singkat di dunia sebaik mungkin untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sedekahlah secara ikhlas, sedekahlah secara sembunyi-sembunyi. Tapi boleh tak bagi cara terbuka? Boleh. Dengan niat, dan surah Baqarah tu kita tahu, dengan niat buat baik, mudah-mudahan orang lain nampak, orang lain nak mengulang perbuatan itu. Sebab kalau kita nampak Ustaz Abid Liu tu dia bagi semangat dekat orang, ada orang bantai dia, ni nak tunjuk-tunjuk lah ni, nak buat konten. Tak baik cakap macam tu, sebab kita tak tahu apa yang ada dalam hati dia. Cuma yang kita tahu apa, dia kena tunjuk sebab ada orang bagi sumbangan dekat dia. Jadi dia kena tunjuk ke mana duit yang orang sumbang tu pergi. Dia kena tunjuk. Nampak tak? Dan satu lagi itu sebab kalau kita nampak tabung, kita jadi orang yang pertama. Berlari kita masuk di dalam tabung, mudah-mudahan ada orang lain nampak, dia pun, iyalah, aku pun nak masuk jugalah. Maka orang yang kemudian akan memberi pahala pada orang yang pertama yang menggerakkannya, tanpa kita sedar. Itu sebab kena kejar jadi orang yang pertama. Sebab mungkin dengan itu dia akan menggerakkan hati orang lain buat baik juga benda yang sama. Saya sumbanglah RM500. Dia bagi 500 lah. Sekejap, aku ada tak? Aku pun nak bagi 500 lah. Jadi yang pertama tadi ada pahala tambahan, sebab dia berjaya mengajak orang lain buat benda yang sama. Kita kadang last sekali kan. Orang kita ni pelik sikit. Kalau banyak, dahsyat betul tabung hari. Sampul ada, tabung ada kan. Envelope tu nak postkan ke apa kan? Tak kisahlah, janji ada. Dalam envelope tu boleh masuk rantai gelang, mana yang tak pakai tu boleh masuk cincin, masukkan dalam tu okay. Kan? Jadi itu sebabnya. Itu sebabnya kalau kita nampak, dan kalau dalam Quran beritahu, kalau kamu memberikan secara terang-terangan sebagai niat untuk memberi contoh yang baik kepada orang lain, maka dia baik buat kamu. Seandainya kamu bagi secara sembunyi-sembunyi, maka dia lebih baik buat kamu. Kalau kita senyap tak beritahu orang, lagi bagus. Tulis senarai sumbangan, jumlah RM500. Nama, letak nama. IC, nombor IC. Sign, tanya. Tiba-tiba RM1, hamba Allah. Itu masalah tu. Patutnya 500 tadi hamba Allah. Yang RM1 tadi tulis nama dengan nombor IC, tulis, sebab tu paling ikhlas. Nampak tak? Pelik tuan orang kita ni. Lagi banyak duit, lagi besar cek, besar dinding cek tu. Keluar surat khabar, keluar berita, tunjukkan sumbangan yang dibagikan ke orang kan. Macam itulah orang kita ni, pelik betul. Tak tunjuk tak boleh, kena tunjuk kan. Jadi kalau kita tengok ni secara terang-terangan, jangan kita tuduh-tuduh orang, jangan kita ni mesti tak ikhlas ni mesti nak tunjuk-tunjuk dengan orang ni. Kita tak tahu hati orang. Jangan ambil alih kerja malaikat, jangan. Kenapa kita kena sedekah? Pertama, dapat menghapuskan dosa. Yang pertama, hapuskan dosa. Dengan sedekah dapat hapuskan dosa dan kesalahan terdahulu. Namun terlebih dahulu mestilah segala dosa itu dikesali dan diinsafi dengan taubat, taubatan nasuha, untuk tidak mengulanginya lagi. Baginda SAW bersabda, yang bermaksud sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Itu pertama. Kedua, sedekah dapat memisahkan diri dari api neraka. Nabi SAW bersabda, bersedekahlah kamu sekalian, dan sesungguhnya sedekah itu pemisah dari neraka. Selain itu, walau sedekah apa pun dengan bilangan yang sedikit sekalipun dapat mengelakkan diri dari api neraka. Sabda baginda lagi, jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Kadang saya nak pergi umrah tu kan, orang pas duit dekat saya, bagi RM5, bagi RM10, bagi RM20, bagi RM100. Bila bagi kumpul, saya kumpulkan, masukkan duit apa semua. Akhirnya sampai kat sana, kadang saya selain daripada kita bagi dekat orang, saya terus je beli makanan tu, bagi dekat tu, yang gelandangan-gelandangan dekat Mekah tu, beratur panjang.
Dia orang nak bagi. Dapat RM500, kita tukar, dapatlah. Sekarang ni duit kita, Allahu Akbar. Bawa RM5,000, dapat RM3,800 saja. Bayangkan. Saya tukar RM3,000, dapat RM2,200 je. Macam tu lah. Jadi kejap dah habis. Dah habis, tinggal RM50 je, saya kata. Biasanya ada lebih-lebih sikit. Sekarang, biasalah. Tapi memang, baru ni paling pelik lah. Saya pergi umrah ni, saya rasa paling pelik. Kenapa? Terkejut saya, kenapa orang Malaysia tiba-tiba tak ramai? Biasanya ramai. Kali orang Malaysia tak ramai. Tanya nak ni, Ustaz Bazuki ni sama dengan saya pergi. Dia pergi grup lain. Tapi dia pun cakap, orang Malaysia tak ramai. Orang ramai kat sana, tapi orang Malaysia tak ramai. Pelik keadaan tu. Ada grup tu 25 orang, grup ni 20 orang. Grup saya tu adalah 52 orang. Tapi tu je lah. Dah tak ramai pun. Tak macam dulu. Dan banyak syarikat travel mengadu kat saya untuk bulan 10, 11, 12 ni, jumlah jemaah yang dah confirm kurang sangat. Mungkin orang nak mula berjimat cermat agaknya. Mungkin lah. Tapi bulan 12 ni insya-Allah saya pergi lagi. Insya-Allah. Bulan 1 pun pergi lagi. Insya-Allah. Dah orang bawa saya pergilah. Saya dengar tu juga. Tak boleh betul perempuan ni lah. Ada je nak respon kan. Saya tak terikat dengan syarikat travel. Saya tak terikat. Setiap kali saya pergi syarikat travel yang berbeza. Sebab apa? Sebab saya tak suka syarikat travel guna muka saya, lepas tu berjanji dengan orang. Sebab banyak syarikat travel letak muka selebriti tertentu, janji dengan orang ni, dia pergi ke? Pergi. Sampai sana, dia tak dapat pergi, last minute, jadual dia penuh. Hampa je muka jemaah tu. Dia nak sangat sarapan kat Madinah dengan Samsul Ubat. Jadi setiap kali saya pergi, yang confirm pergi tu yang keluar muka saya. Jangan. Kadang orang ni gemar nipu-nipu orang ni. Tengok yang baru ni satu syarikat tu kan, tak payah sebut lah, semua tahu. Bohong aja. Ambil duit orang ni, hantar orang ni pergi. Ambil duit orang ni, hantar orang ni pergi. Sudahnya tak boleh cover. Berhutang dengan orang 30 juta. Orang ni kadang bukan semua orang senang macam kita. Dia kumpul duit sikit 150, meniaga, simpan sikit, dah cukup 5,000. Dia telefon, kalau nak promo dengan harga murah hari ni kena cukupkan 5,000. Dia bagi 5,000. Pajak rantai, pajak gelang, nak dah cukup 5,000. Lepas tu telefon dah tak angkat. Senyap. Pergi. Dia kata yang seorang tu pula. Sudahnya tawaf kat KLIA. Petang tu dah sampai kat kita, kat Taman Ilmu. Hai, dah balik umrah ke? Aku balik hari je. Balik hari. Kesian betul. Kena tipu. Sekarang ni hati-hati satu lagi. Orang menipu dalam bab agama ni banyak. Infak, sedekah, dia kata wakaf. Tu yang Gaza Palestin berapa banyak yang sebenarnya tak sampai pun. Ada. Berani betul. Tu belum cerita li letak muka Samsul Debat. Pelaburan patuh syariah. Bohong. Mana ada? Tak handsome tak apa, janji kaya. Bayar 300 dapat ribu-ribu. Bohong. Tak ada manalah. Saya tak pernah approve untuk pergi sign pelaburan tu, tak pernah. Dia letak muka saya, Ustaz Amin Idris dengan Ustaz Arianto. Mana aku tengok gambar kami bertiga ni. Rupanya tazkirah malam Jumaat, Astro Oasis. Dia edit tu pelaburan patuh syariah. Semua ustaz ada, semua ustazah ada. Jangan percaya. Banyak lagi. Nak pelaburan yang dah confirm ada pulangan, Taman Ilmu. Masuk dalam tabung sampul tadi. Yang sampul tadi tu ia juga. Yang sampul Yang sampul tadi masuk ke rantai gelang, masuk. Geran tanah cek kosong letak. Kesian. Alah, hai Ustazah. Kat mana sampul tadi? Kat mana sampul? Lagi belakang nah. Oh, okey. Tak apalah, dah itu kaedahnya ya. Senang. Tak berapa nampak lubang tabung tu. Iyalah. Tapi betul, banyak sangat orang menipu bab agama ni. Tak takut dia umrah ni nipu orang. Kesian betul tengok ada makcik tu berharap sangat. Tolonglah pulangkan duit kami. Aduh, kesian.
Tak rasa apa dia orang ni. Sedangkan orang doa orang yang dizalimi ni direct tau, tak ada roblox. Terus ke Allah Ta'ala. Janganlah. Ya, kemudian dilipat ganda. Yang ketiga, dilipat gandakan pahala siapa yang sedekah. Sedekah perbuatan sangat disukai Allah. Bagaimana firman Allah, perumpamaan orang-orang mendermakan sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai, dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji, dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang yang dikehendaki, dan Allah maha luas anugerahnya lagi maha mengetahui. Macam tu. Jadi akan dilipat gandakan sampai ke 700 kali gandaan pahala. Bagilah tuan-tuan dan puan sekalian, janganlah kita jadi kedekut. Akhirnya kita pun akan menyesal. Kan, tiba-tiba mati malam ni. Tidur-tidur tercekik sudu mati. Tak macam mana nak tidur sambil-sambil menyudu. Heran betul. Heran betul tidur. Suami dah lama tak tidur sebelah. Tiba suami tidur sebelah, baru pegang, mati tu beranyat. Allah Akbar, dah lama laki aku tak pegang, mati keras. Lepas tu masa tu lah rohnya terbayang, kenapalah semalam kata aman ilmu aku tak bagi, dia kata. Macam tu. Kalau aku bagi semalam, tentulah lain kubur aku hari ni. Agaknya lah. Ni ya, mana tahu. Kita tak tahu kan. Tiba-tiba dah mati. Dekat Singapura tu umur 22 tahun, balik pada kerja. Sampai kat rumah, mak ayahnya tegur, marilah makan sama, tak apalah, nak rehat sekejap. Nak rehat sekejap, tak keluar-keluar bilik, tak keluar-keluar bilik. Maknya pergi tinjau, rupanya dia kesan muntah kat tepi bantal, dah mati. Dia balik tidur tu mati. Ada seorang budak tu, nak sangat tengok Samsul Debat, tak sempat tengok, mak ayahnya datang jumpa saya. Dia kata, saya bawa hajat anak saya, Ustaz. Anak saya nak sangat jumpa Ustaz. Ya ke? Anak saya, mana anaknya? Anak saya dah meninggal Ustaz. Berapa umurnya? 11 tahun masa meninggal. Macam mana dia meninggal? Dalam tidur meninggal. Setiap malam tengok video Ustaz Samsul Debat. Tapi janganlah bawa cerita, bukan itu sebab dia mati. Kau nak mati, kau tengoklah video dia. Jangan cakap macam tu. Tak ada, bukan. Tapi maknanya dia setiap malam tengok majlis ilmu. Cuba fikir kan? Budak tu dah lah tak ada dosa, 11 tahun, belum balik lagi budaknya kan. Itulah dia. Itu sebab kata tadi kan, buat baik banyak-banyak. Kita tak tahu kita mati bila. Paling tidak kita sempat buat, oh syukurlah, lega aku sempat, aku sedekah kan, macam tu kan. Dan begitu juga yang keempat, dapat melalui jambatan Siratul Mustaqim dengan cepat dan pantas. Siratul Mustaqim tidak ramai berjaya harungi, akan menjadi lebih mudah kepada pemberi sedekah. Lalu janganlah kedekut, kerana dengan bersedekah akan menjadi pembantu dan penolong kita di hari akhirat nanti. Ada pandangan katakan, nak katakan betapa tirusnya jambatan tu, ibarat rambut dibelah 7. Bayang rambut kita belah 7. Halus macam mana? Dia hanya akan mudah pada orang yang rajin bersedekah. Fikirlah macam mana nak sedekah. Hari ni pergi bank, tukar duit. Sekejap, hari ni hari apa? Sabtu. Hari Senin pergi bank, tukar duit RM1 tu. Tukar duit baru. Ni nak raya baru tukar duit. Tukar. Saya nak tukar RM200. Dia pun bagilah kita duit RM5 dengan duit RM1. Letak dalam beg Harrod ni. Standby dah. Beg apa benda nama beg ni? Sama jenis lah sebelah-sebelah. Oh. Apa tu? Lindelof apa? Alain Delon ke tu? Oh, Alain Delon. Aku tak nampak dah. Masuk dalam tu. Jadi bukan apa? Standby. Nampak budak masuk bagi minta sedekah. Dek, sini. Panggil dia datang. Ambil RM2. Bagi RM2. Tak apa. Bagi. Tu sebab orang tua-tua dulu kalau nak bermusafir, keluar je daripada rumah, lalu masjid tersuruh pertama, dia berhenti, dia bagi anak dia duit, masukkan duit dalam tabung masjid, langsung sebab apa? Nabi pernah sebut, sesungguhnya bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Tu dulu buat macam tu. Insurans perjalanan, nampak tak? Jadi buat, jangan tak buat. Masukkan duit, tukar duit baru. Ini nak raya baru tukar duit kan? Nak raya baru tukar duit. Sekarang tukar duit, standby nak bagi sedekah.
Nampak Ustaz Samsul ubat? Ya Ustaz, RM50. Tak adalah banyak sangat. Sedekah perjalanan. Ustaz kan musafir, doakan saya. Oh macam tu. Ni contoh. Tak ada. Saja. Janganlah kau ambil balik duit dan sampul tadi. Jangan. Biarkan. Tak payah. Kan? Saja je tuan. Ya, kadang sian tengok orang ada. Saya pergi hari tu grup-grup Singaporean. Saya ceramah di Johor Bahru. Orang Singapura 4 bas datang sana sebab nak dengar ceramah Samsul Ubat. Dengar Samsul Ubat masuk Singapura lambat sangat, dia datang Johor. Jadi saya pergi Johor, ceramah lah. Semua bagi tapi semua dah siap doa dah. Siap tulis dah. Dah tulis dah. Doa apa benda nak doa. Doakanlah. Kan? Tapi doa dalam musafir ni betul. Saya doakanlah semua panjang umur, murah rezeki. Saya doakan mana yang belum kahwin cepat kahwin. Yang dah lama tak kahwin tu sudahlah. Aduh. Nak juga lagi. Sudah. Penatlah. Aduh. Katanya tuan. Mudah-mudahan dapat anak-anak yang baik, soleh-solehah. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki. Dan dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Macam tu je dah settle. Tak payah bagi pun, tak payah bagi, sudah doa. Okey. Kemudian yang kelima, memadamkan kepanasan alam kubur. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan dapat memadamkan panasnya alam kubur bagi penghuninya, dan orang mukmin akan bernaung di bawah bayang-bayang sedekahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Allahu akbar, sedekahnya cerita. Itu yang cerita ukhuwah fillah ni, abadan-abadan ni. Kan, baik hubungan selama-lamanya, dunia akhirat baik. Dengan apa? Sedekah. Allah tak ada. Sedekah ni Allahu akbar. Bukannya sebab dia ada duit kita nak sedekah, nak ambil ni. Lepas mayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sedekah Fatihah untuk keluarga, untuk isteri, untuk suami, untuk walaupun dia masih hidup, sedekah aja Fatihah. Tak masalah. Kan? Iya. Sedekah untuk mak, sedekah untuk ayah. Kalau dua-dua ada lagi pun sedekah aja. Buat. Benda senang. Kan? Kemudian yang keenam, mendapat naungan pada hari akhirat, yang mana tak ada naungan selainnya. Golongan gemar sedekah, golongan akan mendapat naungan Allah pada hari akhirat. Namun haruslah mereka yang ikhlas, itu tidak menghebahkan pemberian itu untuk tujuan menunjuk-nunjuk maupun riak. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka menyembunyikan amal itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Ada 7 golongan dapat naungan Allah ni, yang tak ada naungan selainnya. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang bercinta, berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang diajak oleh perempuan yang cantik dan kaya berzina, namun ditolaknya kerana takut pada Allah. Bukan mana perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun ditolaknya, yang buruk dan miskin lagi tak selera. Faham? Yang keenam, tangan kanan sedekah tanpa pengetahuan tangan kirinya. Mana dia bagi, dia menyembunyikan sumbangannya. Itu. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian di waktu malam berdoa, menangis kerana mengenangkan dosanya pada Allah. Itu ni 7 golongan yang dapat naungan daripada Allah. Salah satunya orang yang bersedekah dan sembunyikan sedekahnya. Ada satu hamba Allah, dia memang sembunyikan lah, tapi orang tahu juga. Dia sedekah, dia wakaf, dia beli tanah 6.5 juta dan dia buat masjid dengan harga 100 juta. Orang datang ke Negeri Sembilan mesti pergi ambil gambar kat Masjid Bandar Baru Senayan tu. Kan, Masjid Senayan. Masjid Senayan tu dia orang ambil gambar kat sana. Dia bukan tu saja, malahan ada satu petak dah siap dekat masjid tu, lubang kubur, kalau dia mati besok tanam kat situ. Bayangkan. Kemudian ada satu tanah lagi, harga 5 juta. Dia buat masjid 50 juta. Tu masjid putih. Masjid apa? Masjid Husin Serman 2. Kemudian di Langkawi ada satu lagi, dia wakafkan untuk isteri dia. Dia buat lagi berapa juta. Masjid aircon, full aircon yang pertama di Langkawi. Itu pun dia niat sedekah untuk ni. Bayangkan. Tapi dia tak nak orang cerita-cerita ke orang. Akhirnya orang tahu juga. Benda baik, orang tahu juga. Nampak tak? Ya. Saya kalau orang tak cakap tadi, saya tak tahu penaung Taman Ilmu ni siapa. Tapi dia dah sebut tadi, langsung tahu. Oh, itu. Macam tu. Nampak tak? Tapi ramai yang penyumbang yang tidak diketahui. Ramai.
Dekat sini ramai. Ada yang susah tak apa, kita diam je. Kita iya. Rumah ni sendiri pun asalnya rumah sewa. Asalnya alhamdulillah. Dah beli ke? Belum beli. Tak lama lagi insya-Allah. Tempatnya strategik. Sebab sikit pun nampak ramai. Tu penting tu. Jadi kita ya Allah, sana orang, sini orang, situ orang, sini orang, kan. Jadi macam itulah. Dapat naungan pada hari akhirat. Kemudian ketujuh, dimasukkan syurga tanpa hisab dan seksa. Allah akan membukakan pintu syurga bagi golongan gemar bersedekah kerananya, asalkan niat sedekah adalah ikhlas dan tidak bertujuan buruk ataupun menunjuk-nunjuk. Ada orang sedekah dengan niat buruk. Contoh apa? Aku tolong ibu tunggal tu, mudah-mudahan ibu tunggal tu nak ke aku. Contoh tu kan, ada orang macam tu. Dia pilih ibu tunggal yang cantik-cantik saja pada pandangan dia. Kan? Yang tak cantik tu dia tak tolong. Kesian betul. Betul, ada orang macam tu. Ada tujuan, ada udang di sebalik mi. Kan? Kita ingat dia ikhlas. Makasihlah Tuan. Janganlah bertuan-tuan, panggil abang aja. Kan drama Melayu selalu macam tu. Kan? Nak tolong-tolong ajalah. Kan? Ada niat buruk. Ataupun dia tolong tu sedekah, tolong. Sebab apa? Sebab Abang Jamil nak dekat anak orang tu. Free of charge. Dia katakan. Siapa namanya? Tak, nama anaknya tu siapa? Siapa namanya ni? Siapa nama anak si Salimah tu, siapa namanya? Rohani. Sedap nama tu. Macam nama nenek saya, dia katakan. Itulah contoh. Ramli dah tunjuk dah contoh. Nampak tak? Lepas ni kalau orang ni datang minta sewa, hambat dengan penyapu. Saya cemburu tau. Dia kata, nampak tu. Wah, dia yang marah hati nak kita sewa. Nampak? Tu dah ada niat-niat yang lain. Semua contoh tu dah ada. Kan? Ya. Sedap nama tu. Apa yang dua kat tipah? Apa yang tiga? Aku dah mula dah ingat skrip tu. Kenal sangat orang ni. Jamil bin Abu namanya kan. Allahu Akbar. Jamil. Adakah suami nama Jamil sini? Ada tak? Mana? Iya. Aduh. Nama akak siapa kak? Nama akak siapa? Ya? Miss. Rabaya. Tak apa, tak ada. Tak ada. Kalau nama Hasnah ke Latifah, hati-hati. Gurau aja. Cerita tu tak ada kena-mena dengan hidup. Tak boleh. Dia dah pakai selempang Palestin. Saya tak berani. Saya rasa suaminya tak berani. Okey. Kemudian yang ke-8, menambah rezeki dan kekayaan. Jangan sesekali bimbang. Saya dah tunjuk contoh tadi. Menambahkan rezeki kita. Kita tak payah cerita kaya lah. Tak payah cerita kaya. Sebab kaya ni subjektif. Ada orang di kalangan kita ni, ada sekali tu saya ingat lagi, saya datang. Sinilah tempat yang paling hebat sekali. Saya paling takkan lupa Taman Ilmu ni. Penyumbang terbesar bagi kat mak saya bawa pergi Kemboja, dapat sumbang berapa puluh perigi masa tu? 20 perigi bagi kat Kemboja untuk orang Islam, perkampungan orang Islam. Saya tak dapat pergilah ustaz. Saya ada konvo anak saya dekat France. Kita konvo dekat Uniten, tu konvo dekat Unimas, dia konvo dekat France. Kan? Dia konvo dekat Europe, dah ada pergi bercuti dengan family dekat Paris. Tapi pada orang ni kaya, belum kaya lagi. Belum. Sebab kaya tu subjektif. Itu pun anak belanja ustaz. Dia tak cakap dia kaya. Nampak tak? Tapi sebenarnya memang tak usah cerita kaya. Tapi kita cerita mudah-mudahan Allah Ta'ala cukupkan rezeki kita. Itu je. Rupa-rupanya Nabi sebut apa? Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Kemudian amalan yang tidak putus sampai mati. Apabila matinya
apa matinya anak cucu Adam itu, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, anak yang soleh yang mohonkan kampunan untuk ibunya bapanya, dan ilmu yang berguna setelahnya. Sedekah jariah, contohnya kita bagi duit untuk taman ilmu, gunakan untuk program kita bagi, ataupun taman ilmu bercadang nak besarkan sikit. Selagi mana orang gunakan ni, dulu bukan sampai sini, dulu sampai situ je, ni dah sampai sini, tak lama so sampai ke jalan tu tutup nanti tu. Wah, dia buat laluan sahala, weh ada tembok sini, pusing balik. Contohlah, selagi mana orang duduk dekat sini kan, kemudian duit tu beli pula kapet ni, biar kapet ni nampak sama. Duduk kat kapet tu, mengalir pahala pada orang yang menyumbang ni. Dia dalam kubur dah orang tu, mengalir lagi. Nampak tak? Itu sebabnya penting. Kemudian memanjangkan umur, sungguh indah dan ajaib amalan sedekah. Sehingga kan Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa dengan sedekah dapat memanjangkan umur pemberi sedekah. Sesungguhnya sedekahnya orang Muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilang darinya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Dia dapat mencegah kematian. Pertama, dapat menambahkan umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk, dapat menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Itu dia. Kematian yang buruk, tak naklah mati teruk-teruk. Orang cakap, ya Allah, kau tahu tak kenapa si Leha mati, ya Allah. Kenapa dia mati? Kenapa dia mati pegang mikrofon? Contohlah dia buka cerita, dia tengah karaoke mati. Kan. Kematian yang buruk tak nak. Ya Allah, kau tahu si apa tu, si Rozi, si Arbayah tu, tak naklah, tak cerita lain, nama lain lah. Si Latifah, kenapa Latifah hari tu kata mati, dekat tangan dia Quran. Allah, ya ke? Macam mana boleh macam tu? Dia rajin pergi taman ilmu. Waktu orang Hanana tu, dia Hanana juga. Dia ikutnya budak tu, dia tak pernah berhenti. Bagus orangnya. Nampak kematian yang baik-baik. Dia mati tu siap dekat tangan tasbih. Allahu Akbar. Bapak contohlah kematian yang baik. Lepas tu menghilangkan sifat sombong. Tak adalah sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Tak ada. Alah, tak ada apalah ustaz, biasa aja. Tengok kan. Yang ke-11, dapat mengubati penyakit. Dengan bersedekah, sedekah hati dapat menyembuhkan penyakit yang bersedekah itu, kerana sedekah itu dapat bersihkan hati dan fikiran. Namun semua itu adalah dengan izin Allah SWT. Baginda bersabda, ubatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Sedekah dengan niat kan? Mak ayah kita sakit, adik kita sakit, anak kita sakit, sedekah dekat masjid hari Jumaat, bagi pisang. Tak tahu kenapa, asal bagi masjid ni pisang. Berpuluh tahun dah mempertahankan kepisangannya. Aduh, cubalah tukar buah lain, seedless grape. Kan, bagilah buah-buah yang baru ni kan. Tak kisahlah, tak kisah pisang-pisang lah kan. Dia baik untuk penghadaman. Kita pun sedekah, niat ni mudah-mudahan Allah akan sembuhkanlah penyakit anak aku, ya Allah. Betul-betul buat macam tu dan yakin. Kemudian yang ke-12, menghindarkan diri dari segala bahaya dan bala. Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah bersedekah kerana musibah dan bencana tidak mampu mendahului sedekah. Sungguhnya sangat besar ganjaran yang Allah berikan, tuan-tuan sekalian. Kesimpulannya, hulurkanlah sedikit bantuan dengan kudrat yang ada. Paling mudah dan ringan, senyumlah. Senyumlah, kerana itu adalah sedekah. Tapi percaya cakap saya, tabung dan envelope tadi tak mahukan senyuman. Dia mahukan anda menyerahkan sesuatu ke dalamnya. Tapi kalau dah tak buat duit, senyum je lah. Nak buat macam mana? Kan? Kerana sombong itu sifat tidak disukai Allah, bahkan menjauhkan punca rezeki. Budi itu gambaran jiwa, berbuat baik jangan dilupa. Memberi sumbangan sehabis daya, pahit dan sakit jangan dikira. Jangan kita selalu mengorang, hidup kita selalu berkasih sayang.
Jangan kita musuhi orang bono yang buruk, hendaklah dibuang. Dalam hidup muliakan hati, menolong orang menyuci hati. Sesama makhluk kasih mengasihi, jauhkanlah diri dari sifat taqaji. Dalam hidup muliakan hati, menolong orang menyuci hati. Sesama makhluk kasih mengasihi, tidaklah kita jadi taqaji. Jangan jua kita lupa, bukan semua senang macam kita. Sikit kau banyak tetap tak kira, semoga ikhlas jadi penanda. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Cara tenungan mata yang tepat tidak berganjak itu memahamkan saya betapa penatnya aku bersela pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, insya-Allah di lain kesempatan saya turun Sarawak, insya-Allah saya akan beritahu Hajah Juhati, kita buatlah selitkanlah macam mana pun. Jangan risau, pedulikan orang yang bawa daerah-daerah ni mesti bayar banyak, ni mesti bayar banyak. Peduli mana ada. Samsul Debat akan datang insya-Allah. Ya, jadi tuan-tuan dan muslimin, bak kata orang cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek murid ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak Taman Ilmu menjemput, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya.